Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit dan analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni anda akan nampak dua video tu, iaitu video yang sebelum ni, video yang ini dan juga video yang sebelum ni. Sebab apa Zul update dua video untuk pagi ni? Sebab apa yang pagi tadi adalah video untuk yang malam semalam. Zul ada difficulty untuk upload sebab apa mungkin Zul punya quarter device internet tu tak update. So disebabkan itulah kuarter tu tak dapat update untuk malam tadi. So apa pun dah update release. So pagi ni Zul akan buat review market untuk pagi ni dan apa yang Zul nak fokuskan. Dan ni Zul akan tunjukkan apa Zul punya portfolio. So kalau anda berminat nak tengok Zul punya portfolio, apa coin yang Zul ada, Zul akan tunjukkan. Dan Zul akan tunjukkan, Zul terangkan kenapa coin kuarter portfolio Zul stay dalam positive profit even kita Bitcoin sedang drop. So kenapa, nanti Zul akan tunjukkan kenapa Zul buy tu dan kenapa dah Zul, di manakah Zul buy untuk kata secure Zul punya position. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan untuk tengok tempoh 24 hours semalam. So inilah Coin Market Cap. So Coin Market Cap berada di 2.23 trilion. So tengok sedikit berlaku peningkatan ikutkan malam tadi, kita tengok 2.20. So berlaku almost dalam 40 bilion, 40 juta. So expected dalam 40 juta sebab apa? 40 bilion. Kita 2.2 trilion 39. So ini expected dalam 40 bilion. So berlaku peningkatan total market. Tapi tengok volume terus dropping daripada 80 bilion ke 67 bilion. So kenaikan semalam tak kata memberi sebarang mana, hanya ke sideways, hanya akan expected berlaku sideways. So apakah yang berlaku kenaikan? Tengok BTC drop 40.2 kepada 40.0. Ethereum pun drop daripada 20 ke 19.9. So meaning kenaikan semalam kita akan tengok expected Bitcoin naik dan juga altcoin yang lain ke bawah, kalau more kata naik lah. Expected altcoin yang lain banyak yang naik generasi. Mungkin kita tengok Autumn, berlagu kita tengok agak beberapa coin lain lah. Nanti kita akan tengok di bawah. So untuk summary, kita tengok ni today cryptocurrency price by market cap. So untuk total market 2.3%. Macam cakap tadi, volume drop hampir 27%. Kemudian Bitcoin drop daripada 40.3 ke 0.04%. So untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin naik sikit daripada 46 ke 47, dalam still lagi range. Kalau anda tengok tu punya chart tu, kata pergerakan tu tiada mana pun, kita masih lagi sideways, kita masih lagi wait and see sebenarnya pergerakan. So di Bitcoin 47.42% untuk semalam, Ethereum 3.71.6, Binance 2.48, so Solana 3.30, Cardano 3.56, XRP 2.3. Kemudian lain-lain coin seperti ada laku kenaikan 4%, 5% untuk Polkadot. So macam cakap lah, sekiranya Bitcoin kuarter stabil, macam cakap tadi, Bitcoin kuarter untuk semalam, Bitcoin tak melakukan pergerakan, tapi mostly more dalam altcoin. Sebab tu kena tengok altcoin lebih kata harga dia lebih banyak lah meningkat. Walaupun 3%, 4%, tapi harga dia lebih meningkat lah. Dan seperti kalau kita beli altcoin ni, altcoin kita akan membantu dia punya portfolio. Lepas tu itulah salah satu dia punya strategi. Yes, kita buy Bitcoin, kita buy Ethereum. Berapa dua coin adalah coin yang kata strong untuk long term. Dia akan terus melakukan target. Yes, sekarang kita buy Bitcoin. Currently kalau ikutkan, nanti tu tengokkan portfolio tu untuk Bitcoin ialah Bitcoin sedang dropping tu dalam negative profit. Tapi tu punya portfolio still dalam positif. Kenapa? Keseluruhan disebabkan altcoin yang bawah ni Zul buy di last support. So, bila kita buy di last support, expected nak turun balik ke last support tu, kata expected akan hanya turun sikit je. Nanti Zul akan terangkan, Zul akan tunjuk ke chart untuk anda tengok apakah yang Zul masukkan. So untuk semalam aku tengok di Cosmo Atom macam lagi 12%. Kita tengok lagi ada tak yang lain lagi melakukan peningkatan yang drastik. So Monero 8%, Tezos 8%. So apa yang minat Tezos pun boleh simpan juga Tezos ni. So The Graph tu kemudian Harmony One 13%. So tu ada Harmony One. Sebab tu juga coin-coin macam ni kita buy aku coin yang kecil ni, small cap hanyalah kata tak sampai pun 10 trilion. So kalau macam mana kita tengok small cap ni, small cap adalah coin yang below 10 bilion punya volume. So Harmony One adalah dia hanya 3 bilion saja. Sebab tu sebab ini small cap. Kalau tengok medium cap kita akan tengok antara 10 coin 10 bilion. So yang dah cecah 10 bilion, kita akan tengok contoh yang ni, Litecoin, Uniswap 10 ni seperti kata dia berada dalam kuarter medium coin. So kita medium coin punya level. Kemudian kalau nak tengok yang kuarter moderasi, kita expect more daripada 50, 40 macam ni, lebih kepada kuarter 20 ke atas lah. 20 ke atas, apa kita tengok 80, umur dekat dengan 100 ni, kita kena tengok kata high level punya coin. Seperti coin ni kita akan boleh buy untuk long term. Apa pergerakannya more stabil dan long term dia akan terus melakukan peningkatan. Lepas tu cakap
kita akan buat punya portfolio. Macam sekarang tu ada plan untuk buat portfolio tu adalah 30, 30, 60. So apa tu 30, 30, 60? So 30% tu akan buy Bitcoin, tu akan holding dalam Bitcoin, 30% tu akan kata buy untuk Ethereum, banyak current dana. Apa yang tu ada, contoh tu ada 10,000. So 3,000 tu akan buy di Bitcoin, 3,000 tu akan buy Ethereum, lagi 6,000 tu akan buy di altcoin. So altcoin tu kata 60% tu tak buy lah, kata semua di Solana tu akan, contoh di 6,000 tu, contoh tu nak holding lagi 6 coin. Tu lagi 6 coin tu mungkin Solana, Cardano, Terra Luna, Polkadot, Aave ni. So dari 6,000 tu mungkin dia buy Cardano 1,000, Solana 1,000, Terra Luna 1,000, Polkadot 1,000, Aave 1,000 sampai dah habis yang kata 60% tadi. So meaning aku kata Bitcoin, walaupun Bitcoin Ethereum nak drop, tapi long term dia akan still melakukan kenaikan. So value tu terus melakukan peningkatan, and then volume di aku kata altcoin yang bawah ni, kita buy coin banyak, bila ada berlaku kenaikan, keuntungan tu lebih banyak di dalam altcoin. So itu tu punya aku kata strategi untuk dia punya portfolio. So lagi tu tengok tu punya portfolio sebelum kita pergi ke chart. So portfolio tu inilah current tu punya portfolio. Ini tu trace di CoinMarketCap. Anda boleh tengok kat tu punya di kalau tak, mungkin tu boleh buka tu punya Excel. Dia akan anda tengoklah tu punya aku kata Excel untuk di apa hard copy untuk kan ni. So anda boleh tengok dia akan link dengan tu punya sini. So apa yang tu nampak sini adalah tu punya portfolio berada, total value untuk tu portfolio adalah berada di 10.7k USD dollar. So dia around dalam 42 48k macam itulah. So untuk statistik, tengok statistik all time profit tu dalam profit iaitu 6% ataupun dalam dolar $668 profit. Tu best performance adalah aku kata Harmony One 246% iaitu dalam 300 profit. Kalau untuk worst performance Bitcoin 10% drop expected 2.14. So Bitcoin tu aku kata price perlu berada di atas 52 barulah Bitcoin drop. Tapi walaupun Bitcoin drop, expected long term dia akan still naik. So expected kata altcoin kecil ni membantu tu. So kalau ikutkan, tengok yang kita memberi begitu banyak profit, kalau ikutkan sini kita akan tengok tu punya, zoom out sikit. Kita akan tengok sini. Kalau anda tengok, so Harmony One, kita tengok Harmony One yang nombor 1, kemudian kita nampak, kita zoom out sikit. So Harmony One, Matic nombor 2 hampir 300, Ethereum hampir 300, Phantom hampir 100, hampir 200, Terra Luna hampir 150, Dogecoin 120, Huobi token 75 $75. So mending kalau ada berlaku peningkatan. Ada yang still profit. Yang dalam loss kita tengok Bitcoin 200, Koti 180, aku kata buy minimum yang tu buy dulu $100, Dilika 85, tapi Dilika tu akan still lagi tambah. Sebab apa? Untuk Dilika, contoh Dilika berada di last support. So adalah good position untuk kita buy di last support. Sebab give a time price tu akan rebound. So rebound itu kita akan buat profit yang banyak. Sama seperti di hari minggu tu, tu buy di last support. So nanti tu akan tunjukkan chart di last support. So lega itulah tu punya portfolio. Tu even kalau anda tengok sini 600 ni sebenarnya tu untung kalau ikutkan dalam paper tu hanya untung dalam $100. Sebab apa? Lagi $500 tu ialah kata tu punya fee lah. Daripada 10k 10.7k US dollar ni, 500 tu adalah kata yang tu fee lah, fee di Luna, fee di Binance, apa semua tu, dia buat transaction semua tu, $500 tu adalah hanyalah fee saja untuk dia punya segala transaction yang tu ada. So kalau tu tengok anda punya, kalau tengok kat sini tu hanya current profit adalah hanya kata 96 hampir $100 lah tu punya. Inilah dia punya hard coffee. Tu hanya hampir 1% saja keuntungan. Tapi pun tu punya portfolio still lagi healthy. Tu adakah kata tu akan tambah lagi? Yes. Disebabkan price lagi jatuh, tu akan buy lagi kata coin-coin yang kata tu fikir long term yang terbaik. Contohnya Phantom, Terra Luna, Aave, Harmony One, Zilliqa, Koti, Cardano tu akan buy lagi sekiranya jatuh dalam zone punya zone buy. So untuk fear index untuk kuartal pagi ni kita berada di 21. So untuk 1 hour lagi, so ini fear index berada di 1, mini dah fear index untuk hari Sabtu. So untuk hari Ahad, untuk hari ni kata hari Ahad untuk hari ni, atau untuk ini untuk hari Jumaat. So untuk fear index hari Sabtu ataupun hari semalam kita akan tengok dalam 1 hour lagi. So expected maybe dalam naik sikit mungkin dalam 23, tapi kita extreme fear lah. So bila extreme fear meaning kita akan expect secara fundamental kuartal price tu nak turun bawah pun dah kata tak boleh. Sebab apa? Kawasan ini banyak kawasan kata diamond hand ataupun holding. Aku kata holding power tu meaning kata yang ada old school punya macam tu lah. Aku kata apa pun jadi dia takkan jual punya Bitcoin selagi mana certain point lah. Macam tu selagi dia tak break dia punya bawah satu ni, dalam bawah ni selagi lah dia tak jual dia punya Bitcoin. Sebab apa? Kalau dia jual pun dia tak jual Bitcoin, dia hanya jual coin-coin yang lain. Dia akan expected dia akan keluarkan dia punya profit, aku kata position dalam portfolio tu semalam 50% untuk expected kita akan gunakan 5% tu untuk buy lagi di bawah. So itu sekiranya itu bear market. So kalau nak tahu apa pergerakan itu, anda boleh tengok video sebelum apa
video yang sebelum ni, video sebelum yang anda tengok sekarang ni, expert ada satu video back belakang dia adalah terangkan kenapa kat manakah Zul punya strategi sama ada price naik atau turun, apakah Zul akan buat. So untuk pagi ni kita akan update chart di Bitcoin. Apa yang berlaku senang, Bitcoin hanya buat side array away ke sini. So banyak cakap Zul still lagi Zul akan tunggu kawasan 45 dan 41 untuk buy. So untuk Bitcoin, adakah ada position sekarang untuk kita buy? So untuk Bitcoin ni kalau kita tengokkan untuk di RSI, dia akan besar kat sini. Kalau anda tengok ini, kalau dia akan bulat ni kan ni. Satu. Kemudian kita akan tengok lagi yang bawah yang ini. Dua. Kemudian kita tengok RSI. Bergantung RSI kita boleh tengok lah kata itu adalah kata good position buy ataupun tidak. So yang ni kita tengok bottom yang lepas. So yang ni. So apa yang anda tengok kat sini, kita tengok RSI dia berada di bawah. Yang ini pun berada di bawah. Ini pun berada di bawah. Kemudian kalau ikut zoom in, tarik sikit bawah, kita tengok yang ini. Yang ni pun RSI dia berada di around bawah ni. Oversold. Kemudian yang kuartal link ni, yang kuartal 42 ni pun dah satu bawah. So untuk sekarang adakah good position untuk buy untuk long term? Bagi Zul bukanlah good position untuk buy di kawasan kawasan 48, 45 ni. Sebab apa, RSI kita berada di kawasan atas. Zul expected kalau sekiranya RSI di 4 hours, kalau tengok 4 hours ni jatuh di kawasan 20, 25 ni adalah good position untuk buy untuk di Bitcoin. Sebab tu cakap expected untuk di Bitcoin kita akan nampak expected untuk di Bitcoin. Jika Zul tunggu untuk price to drop bawah 45 ke 41 dalam range kawasan ni. So apa yang kita akan nampak, kita akan expected untuk RSI berada di angka 20 dan 25. So ini akan trigger tu punya buy. Sebab tu juga tu akan buy whatever Bitcoin dalam price antara 45.1 ke 41. Tu ada, kita ada support yang kuat. Dia akan grab opportunity untuk buy di Bitcoin. Lepas tu kita buy di bawah. So jangan takut untuk buy bawah. Kalau anda nak jadi seorang investor, anda perlu tengok position yang paling low. Bila market tengah macam kita tengok fear index berada, kata fear index orang takut nak buy. So ini adalah good position untuk kita entry untuk long term. Sebab apa? Kita nak buy low bukan buy high. High adalah untuk kita sell profit. Kita untuk take profit daripada buy low. So jika even jatuh banyak pun, itu apa yang Zul buat masa kejatuhan ni. Zul masuk Bitcoin tu masa bulan 2 bulan 1 itu. Zul masuk kawasan ni masa Zul ingat lagi ini candle ni memang Zul ingat, iaitu candle Elon Musk. Siapa nak Elon Musk start masuk atau Tesla start masuk. So apa yang berlaku, price tu buat sideways yang lama 20% daripada 41 drop ke 328. So mana dalam fear, ramai kata bear market apa semua. So bila apa berlaku tu, Elon Musk masa tu Dogecoin pun naik. So ini Elon Musk buy, kemudian price tu spike, kemudian dia drop sampai mana. Seperti kalau tu tarik sini, kita akan dapat Fibonacci kita punya macam dulu pakaikan, iaitu golden packet untuk small. Kalau tak percaya, tu akan tarikkan swing low to swing high, kita akan nampak 0.6, 0.7 retestment akan dalam kawasan bawah tu. So nampak di kawasan tu. And kalau tengok RSI juga berada di, kalau di 4 hours, kalau yang RSI yang biasa, yes, kita berada kuartal ni, kuartal momentum naik, dia ada berada di atas 50. Cakap pergerakan antara 50 ke 80 adalah pergerakan bullish, meaning kita akan expected price tu akan sedia melakukan peningkatan. Sekiranya kuartal RSI ni berada bawah 50 dan bawah 50 ke 30, meaning kita akan expected price tu dalam kata downtrend punya movement. Itu je nak baca pergerakan market. So adakah good position untuk buy sekarang ni? Macam cakap, belum lagi. Bagi Zul di Bitcoin, Zul akan tunggu lagi at least untuk tu tengok another last push untuk Bitcoin. Itu expected dalam bawah 45 ke 41. So whatever lah, kita tak pasti berapa ke tepat. Tapi kalau kita tengok kat sini berdasarkan trendline yang tu tarik, iaitu quarter pattern bearish kita yang ini, daripada low ini ke higher low ini, kita akan expected untuk dia touch whatever dalam kawasan trendline ni. So mungkin kita akan buat sideways. Saya cakap sebelum ni, sekiranya ikut 4 year circle sebenarnya, ikutkan bulan 12 kita akan start drop. Kemudian awal bulan 1, kalau minggu pertama bulan 1 sampailah kata seperti dalam 7 atau 8 bulan, ataupun minggu pertama lah. Minggu pertama apa kita nampak? Kita akan nampak Bitcoin akan melakukan kenaikan. Kemudian seperti dalam kita ikutkan 4 year circle sebelum ni, waktu tarikh dia tu bulan 1, 8-7 hari bulan, kita akan start drop yang drastic. Sampai drop mana, expected dia akan drop sampai ke trend line ni. So drop kawasan ni adalah good opportunity untuk kembali. Tapi kalau ikutkan 4 year circle, kita dah masukkan dari bearish market. So start bulan 1 tu, kalau ikutkan 4 year circle, mungkin dia akan follow. Untuk itu kita drop untuk minggu ni kita akan naik sampai 7 bulan untuk ujung minggu. Satu hal mungkin kita akan drop dengan drastik. Selanjutnya kalau ikutkan 4 year, kita drop terus ke dalam bearish market. Tapi yang berlaku pun untuk 4 years ke kuartal tahun ni, dia tak berlaku seperti yang kita nak, iaitu yes untuk current ni, yes dia terfollow untuk down punya, tapi untuk uptrend punya dia tak follow sebanyak bulan 11. Bulan 11 patutnya kita akan ada huge pump sebelum huge pump, kemudian bulan 12 barulah kita akan nampak pergerakan ni. So kita missing satu pergerakan untuk circle yang kata seperti circle tu. Ini apa yang berlaku?
kita nampak untuk Bitcoin probably kita akan buat satu circle yang baru untuk Bitcoin, bukan lagi 4 year circle. Kita akan nampak untuk secara fundamental, sebab kita tengok untuk fundamental Bitcoin ataupun kripto secara keseluruhannya, kita tengok Bitcoin untuk tahun ni kita ada buyer-buyer yang baru. Macam cakap, kita ada Elon Musk MicroStrategy, kita ada Ecuador, ada Brazil, ada Australia yang dah buat Bitcoin ETF. Untuk di USA masih lagi Bitcoin quarter future. Kita tak nak Bitcoin future. Sebab apa? Bitcoin future ni bukan dia buy betul-betul Bitcoin, seperti macam kita buy emas lah. Kalau anda trade emas ni, buy emas, anda nak buy yang betul-betul emas ataupun anda nak buy quarter di macam trade saja. So trade itu hanya kata buy running price. So anda tak dapat pun quarter emas tu. Meaning emas tu kata harga dia akan floating lah. Kita akan meaning bila-bila masuk boleh jatuh nanti. Tapi kalau anda pegang kuartal emas tu dengan emas kita seketul, seperti macam Bitcoin lah. Macam Bitcoin, kalau ada Bitcoin ETF. Bitcoin ETF tu spot, iaitu kita buy betul-betul Bitcoin. Kalau anda masuk 10 bilion, 10 bilion tu adalah nilai untuk anda dapat untuk current Bitcoin sekarang ni. Tapi kalau anda masuk future, 10 bilion anda masuk untuk future Bitcoin, anda tak 10 bilion future tu tak ada pun kuartal ikatan dengan Bitcoin. Sebenarnya kita hanya beli price saja, bukan kata betul-betul Bitcoin. Sebab tu cakap, macam tu cakap dulu, Bitcoin future ETF ni adalah kata tikam belakang lah untuk Bitcoin. Sebab tu kita tengok, nampak disebabkan itulah kita nampak kata untuk 4 year circle ni tak dapat dibuat. Tu apa yang berlaku? Nampak US buat macam tu lah untuk dia grab Bitcoin. Dia tahu kalau kita price ikutkan 4 year circle kita seperti sampai 200k, tu meaning untuk dia buy memang kata given nak buy memang kata harga mahal. Tu meaning apa yang berlaku? Dia buat kata dia tak approve ETF ETF Bitcoin spot, tapi di itiraf ETF Bitcoin future. So meaning dalam future dia boleh manipulate price, iaitu dia masuk duit yang banyak untuk sell price jatuh bawah. So jatuh bawah dia akan grab buy. Untuk currently kita tengok support iaitu yang ada sekarang ni, yang jual ni adalah kata paper hand aja. So now kata dah sampai ke diamond hand macam juga kata strong holder. Even Bitcoin drop pun macam tu. Even Bitcoin drop ke bawah bearish market pun dalam 30k 26k dia takkan jual punya Bitcoin. Tapi apa yang dia jualkan? Dia akan hanya jual untuk dia punya altcoin. Contoh tadi, dia akan jual dia punya yang profit. Contoh dia akan jual Harmony One, Matic, Ethereum, Phantom yang profit ni dia akan ambil. Kemudian sepatutnya dia akan close dia punya position 50%, iaitu daripada 10k ni, daripada 5k. Tu 5k ni dia sepatutnya kalau ikutkan dalam dia punya kuota Bitcoin dia punya invest adalah ikutkan dalam invest untuk Bitcoin dia hanya invest dalam almost hanya 2k 1.8 2k US dollar dalam kuartal 10k lah. Dalam 10k dia punya investment tu hanyalah dalam Bitcoin saja. So meaning dia tak perlu keluar Bitcoin tu, sebab dia asset yang50, so dia hanya ambil 50% tu adalah di altcoin yang lain. So meaning secara teori ataupun secara technical, price jatuh pun dia tak jual dia punya Bitcoin, tapi kejahatan tu dia akan jual dia punya asset yang lain. Meaning kejahatan tu dia akan buy more Bitcoin. So ingat, Bitcoin kalau ikutkan tengok currency untuk Bitcoin sekarang, kita tengok berapakah dia punya percentage untuk circulation dalam market. Kita tengok kat sini, Bitcoin hanya tinggal 90% saja. So ini kalau ikutkan siapa tengok awal tahun tu, kita Bitcoin dalam 85%. So untuk sekarang ni even price tengah jatuh pun, tapi Bitcoin tu still kata supply tu berkurangan. So apa yang kita tahu, untuk siapa yang faham untuk long term, memang dia takkan jual lah dia punya Bitcoin. Sebab apa? Bila Bitcoin dah susah nak dapat, kita tengok harga itu akan naik dengan drastik. Seperti mana tengok Terra Luna. So kenapa Terra Luna terus melakukan peringatan? Sebab apa? Terra Luna dia ada USD ataupun kata USD Terra Luna, apa tu kita USDT, tapi Luna ada USD. So lagi banyak macam kalau kita dalam bearish market, Luna akan terus melakukan peringatan. Kenapa? Disebabkan dia akan pergi kat Luna sekejap, dia akan tunjukkan kenapa. So ni kita ada Tether USDT, tapi kita untuk Terra Luna ni kita ada UST. So UST sekejap tu okey ni Terra Luna UST. So macam mana Terra UST ni di-create? So satu Terra Luna UST akan diikat dengan satu Luna. So meaning lagi banyak orang simpan UST Terra Luna ni. So UST ni apa yang berlaku di Terra Luna, satu UST create, satu Terra Luna akan di-burn. So apa yang berlaku untuk Terra Luna, dia punya supply akan berkurangan. Untuk supply ni Terra Luna hanya ada berapa je, 300 ikutkan ini. Dia hanya ada ikutkan, kita tengok balik supply untuk Terra Luna ni hanya ada berapa. Kalau ikutkan, kita buka Terra Luna ni. So max untuk supply adalah kerana dia tak ada max supply, tapi dia ada kata current yang ada hanyalah 800. So ini apa yang berlaku untuk Luna ni, bila banyak USD dipegang, lagi banyak supply Luna akan di-burn. So meaning kuartal demand tinggi,
aku kata supply berkurangan, harga Luna akan terus melakukan peningkatan. Sebab itulah Terra Luna ni adalah good position untuk anda hold untuk long term. Itu tu yang tu nampakkan untuk di coin market cap. Di coin market untuk coin-coin apakah yang akan simpan untuk long term. So let's go, kita tengok di Harmony One. Tu nak tunjukkan Harmony One kenapa tu sepatutnya Dubai Harmony One sedang untung walaupun kita drop. Even kata Harmony One, dia akan tunjukkan kenapa Harmony One Dubai kat mana. So ini adalah Harmony One. So Harmony One, anda tengok kat manakah zoom punya buy, anda akan nampak AVG. AVG punya line adalah average, iaitu yang ni. Kalau kita tengok sini, mungkin tu pergi ke daily untuk kata zoom out. So anda boleh nampak chart tu lebih besar lah. So chart ini, so tengok anda punya average tu kat mana. Average tu adalah di 7 sen. Dubai di 7 sen. Kenapa di 7 sen? Dubai masa itu adalah Harmony One bulan 1, bulan 2 itu, bukan Julai, bulan 6. Price itu dah naik hyper sampai atas ni, iaitu price tu dalam 23 sen, tapi tu tak buy, tu tunggu, dan price itu tu tarik pada last support, iaitu kata higher low, higher high, tu dapat kata last support tu iaitu di kawasan ini, dan price tu bermain kawasan ni. Ini dah tu buy di kawasan ini 7 sen. Now sepatutnya juga bila kita buy di kawasan last support adalah good opportunity untuk give a time price tu akan naik buat high baru. Even drop pun dia takkan drop dah ke last support. Sebab apa? Ikutkan ini, kita ada higher high baru, so meaning dia akan buat another last support yang baru. So ini 0.6 menuju, kita akan tarik support baru. Tengok Harmony One last support sekarang berada 14 sen dan 8 sen. Tu ini Zul akan monitor. Sekiranya Harmony One drop lagi ke kawasan ni, apa yang Zul akan buat? Zul akan grab buy lagi untuk Harmony One. Zul akan tambah lagi dan naik. Sebab apa? Kita buy di last support. So kita perlu tunggu, be patient untuk investment long term. Kita jangan kita buy sekarang. Kalau nak buy pun cakap, kalau nak buy juga memang DCA, tapi cakap Zul akan tunggu. Kalau anda macam tak nak buy, kadang-kadang kata nak price kita boleh buy juga. Kita boleh kata contoh jatuh 30% kita buy, tapi buy tu sepatutnya anda kat atas anda terus berprofit. Tapi untuk holding long term, mungkin anda tak nak jual aset tu. So apa yang anda boleh buat iaitu Harmony One ataupun coin mana-mana coin yang nak buy, anda tunggu di last support. Contoh Zul buy coin baru ni, iaitu minggu ni Zul buy di Link. Kenapa Zul buy di Link ataupun Chainlink? Tu Chainlink Zul buy disebabkan price tu sekarang berada di last support. So ingat Chainlink antara dia punya fundamental lah good. Chainlink macam cakap, bila senang kata ialah dia bridge jambatan kepada real world ke digital world. So meaning apa yang tu bagi contoh dulu, contoh kita ada IC real world. Tu macam mana kita nak kata in future nak jadikan IC tu bagian digital. So meaning tak perlulah kita pegang physical IC. Kita hanya kata tunjuk and set scan aja. So itulah IC kita. Dan sebenarnya SQ tu nak kukuh macam lah masuk dalam blockchain lah dalam tu meaning Chainlink adalah keupayaan kita boleh pakai, kita upload kita punya data kata IC tu mereka dalam kripto. So Chainlink adalah kata salah satu projek yang kata bridge untuk real world data ke digital world data. So betul Chainlink adalah good position untuk long term punya holding. So Chainlink currently berada di last support. Last support iaitu daripada swing low to high macam cakap tadi di Harmony One. Sudah tahu pun 1K lagi link. Tu sekiranya Bitcoin drop lagi 5%, tu akan tahu lagi 1000K lagi untuk Chainlink. Tu untuk Chainlink antara 20% Dubai itu adalah dia punya average iaitu ikutkan USDT. So dia punya average itu lah berada di 20.7. Itu Dubai low maknanya. Dubai itu dalam 20 dalam 20 betul-betul 20.1, tapi kata plus minus dia punya kata fee apa semua tu, now average dia jadi 20. Tapi pun price tu still lagi support. Kalau even drop lagi kawasan ni, tu akan grab buy lagi. Untuk contoh kalau jatuh $15, kata $15, $16 memang tu akan buy lagi. Sebab apa? Untuk long term, Link cakap kita buy di last support, give nanti kata untuk long run punya pergerakan, yes kita akan nampak pergerakan yang nasi. Even jatuh pun kita still lagi profit. Macam contoh yang berlaku tadi di Harmony One. Contoh coin lain yang lu tunggu ialah di Zilliqa. So Zilliqa juga kenapa good position buy. Sama kat Zilliqa jatuh di last support. So Zilliqa sebelum ni Zul buy bukan di last support. Sebelum ni Zul buy iaitu price yang agak tinggi, iaitu buy di sini punya. Dubai di sini dah jatuhlah support. Dubai kemudian lambat sikit naik, tapi given time price tu akan turut melakukan penaikan. Zilliqa apa yang berlaku? Price drop itu disebabkan Zilliqa punya kena head tak? Sebab tu price tu jatuh, tapi still lagi price tu maintain di kawasan last support. Tu meaning kalau anda yakin dengan Zilliqa punya projek, jika tu yakin dengan Zilliqa punya projek, given time price tu akan naik atas. So untuk Zilliqa kalau nak buy, cakap Zilliqa tu ada target untuk 10,000 coin. Now seperti tu akan buy lagi, macam cakap tu akan tunggu untuk Zilliqa. Expected mungkin Zilliqa boleh drop sikit ni dalam 4 sen. Dia akan tunggu yang 5 sen 4 sen dah drop itu punya. Dia miss maknanya sebab apa tu kerja dan tu jatuh tu dia miss tu
Sekiranya Bitcoin drop lagi 45 bawah ke 41, kita sepatutnya Delika akan drop balik ke 4 sen 5 sen. Zul akan grab lagi 5 sen ni untuk Delika. At least Zul akan tambah dalam 2000 ke 3000 coin lagi. At least Zul akan nak dapat 5000 coin. Now Zul ada dah 2000 coin. Untuk long term cakap sepatutnya coin ni give a time price akan bound ke dia punya last support. Sepatutnya resistance, break resistance, even drop pun dia drop still lagi profit macam dekat tadi di Harmony One. Tu, next coin yang dekat tu nak buy adalah anggota hampir dia adalah KDA. KDA dekat hampir di last support, anda boleh buy. Ada yang tu punya subscriber ataupun membership itu buy di $9. Now even price naik jatuh pun dia still lagi profit. So untuk anda KDA siapa nak buy macam tu pun nak buy di KuCoin. So sepatutnya jatuh je $11 tu akan grab buy and tu akan pump RM1000 untuk KDA. Kemudian coin apa lagi tu akan pump untuk di Polkadot. Polkadot tu nampak kata hampir Polkadot sikit naik. So Polkadot itu dah drop sikit because tu miss. So sekiranya Polkadot kita ikutkan untuk kata short term, kita ada swing low to swing high. Kita nampak ini, so meaning kita nak tengok macam mana kan dia drop. Expected kalau dia gagal untuk break resistance ni, kita expected dia boleh drop balik ke bawah. So ni kita ada minor resistance. Kalau dia gagal untuk break ni, meaning kita akan expected macam lah Bitcoin drop. Kita expected Polkadot drop sampai mana, kita akan expected untuk di Polkadot ada possibility untuk drop balik ke last support, iaitu last support ke mana? Price ada 23 dan 14 sen. So buy dulu, buy high dulu, tapi buy sikit je. Lu buy untuk Polkadot tu hanya buy berapa ratus dolar je. Ikutkan di Polkadot. Tak boleh tengok Polkadot. Polkadot tu hanya buy je tak banyak pun. Ikutkan hanya dalam $100 je. Tu hanya buat first entry je. So aku kata tak banyak pun tu pegang Polkadot, hanya dalam 2.4 dot je. So now tu tunggu di last support. So di last support ni Polkadot jatuh, di last support ni tu akan grab buy dengan lebih banyak. Jika tu akan tahu RM1,000 ke dalam Polkadot ni. So ni average tu ni automatic akan drop dengan drastik ke bawah. So dah berada di good position. Aku kata wait aja. Sepatutnya dia akan naik lagi untuk sepatutnya buat support yang baru. Untuk last support yang sebelum ni, swing low to swing high, kita ada last support sebelum ni iaitu di price ini antara 19 dan 12. So siapa ada buy antara 19 ke $10 ni, alah kata anda buy memang di last support sebelum ni. Tu tak perlu risau pun, even drop pun still lagi profit. Sebab tu cakap even tu punya portfolio sedang drop kan ni, Bitcoin sedang drop, tu punya portfolio still lagi happy. Sebab apa? Tu cari coin yang long term punya holding, kemudian coin itu jatuh di last support. So Polkadot, kemudian kalau nak tengok Phantom itu dah jatuh dekat, dia ada buy kat Phantom itu, dan kuartal Polkadot dia ada tambah lagi. Dia punya buy itu iaitu di kawasan ni dah jatuh ni ialah last support. Ikutkan berdasar ni daripada last support sebelum ni kita berada ni, yes, kita zoom in lah sebab apa tu masuk lambat. So untuk dia tu dia nampak swing low to swing high, kita ada last support iaitu antara price 1.3 dan 8 sen. So now dah jatuh. So sekiranya Phantom drop balik kawasan ini, so berdasarkan high tak ada lagi high baru, so ikutkan kuartal jatuh dalam kawasan lu akan ikutkan ni. Kita buat ini tu inverted dalam 1.3 dan 06. Sebab apa? Kita belum lagi break major resistance dia. Tu kita ada major support dan major resistance, price tu boleh slice ni dan bounce balik bawah. So kiranya Phantom jatuh balik kawasan nak kata last support, inilah good position untuk anda all in, anda menjaga. Contoh anda nak Phantom, anda nak invest 5,000. So kat sini lah good position untuk buy. So itu yang tu buatkan untuk dia punya portfolio. Tu akan tunggu even price tu tengah naik pun, contoh di Luna dia hanya buy sikit je. Dia hanya buy di kawasan last resistance tu, dah naik, sudah profit. Tapi Luna pun dia tak buy banyak pun. Sebab apa? Dia bukan jatuh di last support. Dia still lagi holding dia punya position. Dia holding dia punya asset, dia punya dana untuk buy di kuartal di Luna. So Luna now dia punya price dah naik tinggi. So tak perlu buy daripada higher high ni. Kita ada last support ada di 38. Give a time, nanti kuartal mungkin tahun, mungkin satu price akan jatuh balik ke last support. Di last support tu barulah kita akan masuk position. Sebagai investor, anda jangan buy coin dah naik. Coin naik lah kalau anda buy tu, siapa ada buy tu last support sebelum ini. Last support sebelum ni kita tengok Luna iaitu harga di $22. Anda tak perlu buy kawasan ni, tunggu price tu akan drop balik ke last support. Kemudian last support ni lah good position to buy. Now nak tengok ada buat pergerakan naik yang drastik. Sama juga sini, tak perlu buy. Price dah naik atas, tak perlu tunggu buy pun. Price untuk sekarang ni, siapa yang buy di kuartal last support ni, dia akan take profit. Seperti 4.2 dah pun sampai, dah upper limit pun. So meaning dah hyper pun price Luna ni. So meaning price tu akan drop sampai mana, kita akan tunggu di kawasan last support, iaitu untuk current daripada higher high ni. Untuk Luna kita akan dapat, give a time, kita akan dapat price tu dalam 33 dan 26. So apa yang anda boleh buat sekarang ni, coin yang nak buy ni anda tak target, anda kumpul ni.
Mungkin bulan ni anda dapat 500, so bulan depan tak jatuh lagi. Kumpul lagi 500, sudah jadi 1000, tu tak jatuh lagi. Kumpul lagi. So kumpul modal untuk buy Luna. So meaning bila dah jatuh, anda dah ada modal, time tu barulah anda deploy modal untuk beli all in terus anda punya. Contohlah anda boleh simpan 500 ringgit sebulan. Kemudian Terra Luna ni jatuh dalam masa 4 bulan. So 500 kali 4 dah 2000. So 2000 minit anda all in terus 2000 sekiranya Terra Luna ni jatuh dalam kawasan ni. Sebab apa? Give and time price to bound, break major resistance, kemudian price akan buat higher high yang baru. Itu yang ditunggukan untuk long term. So sebab tu Luna tu tak buy lagi. Kemudian untuk di AVAX tu still lagi tak buy sebab apa? Price hyper. Namun enggak, AVAX tu ada dah sana pun lah support tu, lihat tu ada 57 dan 32. Give time, yes, kalau price tu naik lagi tak masalah, biarkan naik. Support ini akan kata meningkat sikit tu, tak whatever price last support ni, tak kisah pun price support tu berapa. Yang penting return of investment kita. Yes, kita buy harga mahal, tapi harga mahal kita buy di kata good position untuk dia bounce naik atas. So return of investment kita akan and portfolio kita akan siap lah. Macam juga kenapa dia punya portfolio even price tengah jatuh pun dia still lagi dalam profit. So itu yang dia buat bila jatuh ni, dia akan tunggu and dia akan tak deploy dia punya modal, dia akan tunggu, dia akan holding, and then dia akan kumpul lagi modal, kumpul lagi bila price yang jatuh. Contoh kalau di Koti tu buy di major resistance, macam itu siapa nak buy di Koti boleh buy, cuma expected anda buy di resistance. So now untuk Koti maknanya tu buy di major resistance untuk expected dia break ke atas, sedikit high risk punya position. Tu tak sarankan anda untuk masuk, tapi macam tu cakap itu kalau tu buy resistance, yes, tak masalah. Kalau naik tu akan profit, kalau jatuh tak ialah dia akan hold dia punya Koti ni, kata 1000 coin Koti ni, dia akan tunggu di last support tu. Last support punya hari tu dah jatuh pun, macam cakap tu tak sempat tu Zilika, Koti, sebab apa tu kerja dan tu price jatuh dan kata bermain kawasan ni. Expected lah 11 sampai ni jatuh ni tu tak sempat nak grab buy di kawasan ni. So now expected kiranya Bitcoin, macam cakap, expected untuk Bitcoin ada drop lagi, expected lah 45 ke 41. So meaning apa yang kita nampak Koti akan drop balik ke kawasan dia punya last support dalam 26 sen. Tu meaning time tu kita akan grab buy untuk Koti, tu akan buy lebih banyak Koti lah untuk Koti. Sebab apa? Kita buy di last support. Juga itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So hopefully dapat bantu anda macam mana tu nak tengok coin tu untuk beli, tapi ada last support pun macam tu lah. Kalau tu tengok chart pun tu dah tahu lah sama ada fundamental tu good ataupun tidak. Kalau untuk long term ataupun tidak. Tapi kalau tengok chart yang kata dia tengok chart pun bawah bearish, bawah support, so meaning secara fundamentalnya coin tu tak baik lah. So untuk Koti ni macam cakap, yes, untuk long term dia boleh nampak lagi. Sebab apa? Cardano belum lagi betul-betul release. Cardano release kita nampak Koti kan terus melakukan kenaikan seiring dengan Cardano. Lain-lain coin macam Phantom, Matic, dia punya pergerakan adalah pergerakan bullish. Give time dia akan drop balik ke last support, kemudian dia akan buat higher high baru. So kita akan beli di good last position support. Memang return on investment akan dan portfolio anda akan sentiasa hijau even kita drop 50%, 60% selepas itu. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada kalian. So join dia punya membership YouTube, iaitu dengan klik button join, kemudian pergi dia punya page YouTube, ada membership, tekan membership, dalam tu akan ada ruang Discord, dan jumpa anda di Discord kalau anda nak mau kata data-data yang lain. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada kalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.